أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah. Kalau kita jawi muka surat 10 baris 5 daripada bawah. Wa qala asy-syaikh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Ismail Ad-Dawudi Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dia kata dan tiada pula air itu maka apabila jatuh padanya sesuatu yang suci, yang hancur ia seperti madu, atau yang bercerai daripadanya sesuatu seperti kuma-kuma dan syai dan garam bukit, yang tiada ia pada tempatnya, ila akhirih. Panjang tu. Ini sama perbahasan kitab fiqh yang pertama, perbahasan taharah, perbahasan berkaitan dengan suci, bersucilah. Jadi dalam bab bersuci ini ada beberapa bahagian, macam-macam bahagian. Pertamanya berkaitan air. Kemudian dia akan masuk berkaitan dengan siwak. Dia akan masuk berkaitan dengan wudu. Dia akan masuk berkaitan dengan mandi. Dia akan masuk berkaitan dengan sertu, basuh najis. Dia akan masuk berkenaan dengan samak, samak kulit. Dia kalau bahasa samak ni sepatutnya terkena kepada samak kulit, bukannya basuh najis anjing tu. Najis anjing tu dia panggil sertu, bukan samak. Akan dibahas juga berkaitan dengan sapu khuf. Akan berkait juga dibahaskan berkaitan haid dan nifas. Jadi banyak juga tu. Asal nak semayang je, tapi dengan nak semayang tu benda-benda ni kena settle dulu. Tu. Maka sambung bab air kita, kata muallif. Maka apabila jatuh padanya pada air sesuatu yang suci. Bila kata sesuatu yang suci, maknanya bukan najis lah, dia benda suci. Okey. Jatuh tu benda suci yang hancur ia benda suci tadi. Dia panggil kalau bahasa Arab, dia panggil bahasa Arab mukhalita. Benda yang boleh bercampur dengan air. Ni hancur lah. Contoh benda yang suci lagi hancur, dia bercampur tak sekali, campur sekali. Dia tak boleh pisah dah kalau letak madu dalam tu. Dia bubuh 2 camca ke dua sudu. Sini panggil sudu, tak panggil camca. 2 sudu contohnya, dia kacau, dia kacau, boleh tak kita pisahkan madu tadi dengan air? Tak boleh dah. Hak tu dia panggil air madu dah lah. Dia tak panggil madu saja, dia tak panggil air saja, dia panggil air madu. Iaitu air yang mencampur madu. Satu. Kemudian kata muallif,
Itu contoh yang hancur. Kemudian atau yang bercerai daripada air sesuatu. Bercerai ni kalau bahasa Arab dia panggil mujawir. Benda yang kita boleh pisahkan dia daripada air. Contoh apa dia? Seperti kuma-kuma. Kuma-kuma ni hak itulah lumuk tu. Contoh kuma-kuma ni tak silapnya lumuk, tak silap. Tak silapnya lumuk lah. Ni bahasa lama kuma-kuma ni. Contoh yang kita mudah faham, daun. Daun salah satu daripada contoh benda yang bercerai daripada air. Itu salah satunya. Sebab apa? Bila kita campak daun yang kita tidak haruslah, daun yang tidak kita cincang habis dah, seketui daun tu, kita lempar dalam air, boleh tak ambil balik? Boleh. Itu sesuatu yang bercerai, dia panggil mujawir. Kalau hak tadi mukhalid, benda yang kalau kita dah bancuh dah, tak boleh dah pisah balik milur dengan air, tak boleh sampai bila-bila tak boleh. Okey. Satu. Kemudian tak jawab lagi tu. Dan syai ni tak silapnya ialah teh. Daun teh tu. Bahasa Arab panggil syai. Syai tu teh lah. Ni daun teh. Dan garam bukit. Garam bukit, garam hak gasar. Bila lempar dalam air tu, kita boleh pisah antara garam bukit dengan air. Masih lagi boleh pisah. Dia tak hancur. Dia bukan macam garam halus. Garam halus kalau letak air panas, bos itu habis. Gula pun sama juga. Tu yang tiada ia benda bercerai tadi pada tempatnya, tempat air. Tempat air contoh macam mana? Contoh kolam. Kolam tu tempat air lah. Contoh kolam tu tempat air, ataupun kolah ke, timba ke, tu semua tempat air tu. Ataupun tempat lalu air. Hak garam bukit syai tadi tu bukan ada pada tempat lalu air. Contoh sekarang ni, kalau tempat lalu air paip. Paip tu bukan tempat air, tapi tempat lalu air. Kita pula pilih paip tu, dia pun berjalan daripada tangki besar kepada paip kita pun masuk dan keluarlah melalui pili tu. Dan mengubah ia suatu yang bercerai tadi akan air pada rasa sesuatu, pada rasanya air, atau baunya air, atau warnanya air, akan sebagai berubah yang keji. Banyak qaid ni. Berubah yang keji ni maksud dia apa? Maksud dia orang panggil air sekian-sekian. Contoh madu tadi. Kita ambil madu 5 sudu letak dalam air, kacau. Orang panggil air ke air madu? Tu. Orang panggil air madu sebab dia kekuning-kuningan dah. Orang tak panggil air saja. Tu dia panggil berubah yang keji. Okey. Saya kita terang balik dia satu-satu banyak ni. Hak ni baru jawab dia. Maka apabila jatuh benda tu, maka air itu suci pada dirinya. Diri air tiada menyucikan najis. Noktah. Ni dia panggil apa? Air mutaghayyir. Air yang berubah. Okey, sekali lagi. Apabila jatuh padanya, pada air itu sesuatu yang suci. Faham kata sesuatu yang suci, kita buanglah hak najis. Najis tak masuk. Apa yang suci tu? Yang hancur satu. Yang hancur kita panggil sebagai mukhalid. Contoh apa dia? Madu. Okey. Benda hancur contoh madu. Jadi kita campurlah madu ke dalam air. Kita kacau, berubah kuning sungguh. Orang panggil tak dia air? Orang tak panggil dah air. Dia panggil air madu. Itu kalau berlaku begitu, air tersebut suci tapi tak boleh menyucikan. Tak boleh ambil wuduk, tak boleh mandi junub dengan dia, tak boleh basuh najis. Tu kalau hancur. Okey, satu. Kemudian yang bercerai kita panggil mujawir. Contohnya daun hak seketul-seketul tu. Lepas tu dia bagi contoh garam bukit hak besar-besar tu. Apa-apa daun lah, apa-apalah benda yang kita boleh cabut semula daripada air. Kita letak dalam air, kita boleh cabut semula.
Dan benda ni pula tidak berada pada tempat air. Tidak berada pada tempat air. Sebab apa? Sebab kalau benda-benda ni berada pada tempat air, contohnya kita letak air itu dalam kolam. Air itu dalam kolam. Tiba-tiba marilah kuma-kuma tadi ataupun daun apa-apalah mari ke tempat tu. Sampai berubah salah satu daripada bau, rasa, warna. Tu tak ada masalah. Dalam kolam tu ada daun tu. Contoh. Kan ada jenis air yang memang ada daun tu, contohnya. Itu mujawir tu. Itu benda yang boleh kita cabut, cuma dah ada siap dah ke tempat dia, sehingga menyebabkan air itu berubah bau ataupun rasa ataupun warna. Tu boleh suci menyucikan lagi. Yang tak menyucikan tu ialah kalau mari daripada luar, bukannya asal daripada tempat air tu. Kalau garam bukit contohnya, garam bukit ada air. Garam bukit tu lalu padanya air. Garam bukit tu lalu air pada dia. Itu tempat laluan air. Dalam masa yang sama, tempat laluan air itu ada garam bukit, sehingga berubah bau, berubah rasa, berubah warna. Tu suci menyucikan, sebab berada pada tempat lalu. Ni dia kata tadi tak berada pada tempat lalu, tak berada pada tempat air. Dia mari pada luar. Dia mari pada luar, masuk situ sampai berubah bau, berubah warna, berubah rasa, maka dia suci tapi tak menyucikan. Tapi kalau benda itu, benda yang mujawir tadi, benda yang boleh bercerai dengan air itu, memang ada dah di tempat laluan air. Memang ada dah di tempat air itu berada, sehingga berubah salah satu bau, rasa, warna. Tu tidak mengubahkan ataupun tidak mengubahkan status air itu kepada air yang tidak menyucikan. Bahkan air tersebut air yang suci lagi menyucikan. Jadi dia ada dua ya. Jatuh benda suci dalam air. Pertamanya kalau benda tu hancur, contoh madu. Hancur sini mukhalid lah, benda yang boleh bercampur dengan air. Kalau jatuh tu memang campur lah, tak boleh cabut. Hak tu kalau berubah bau ataupun warna ataupun rasa, hak tu dia panggil sebagai air mutaghayyir, air yang berubah, maka dia tu suci tapi tak menyucikan. Contoh Milo kopi. Terjatuh Milo kopi dalam tu sampai hitam legam, orang tak panggil air dah, orang panggil air kopi. Maka hak tu suci tapi tak menyucikan. Hanya boleh minum saja, tak boleh berwudu. Tapi kalau jatuh madu, sitik je tu. Serbuk kopi sitik je. Kita kacau tak berubah pun warna, rasa ataupun bau. Berubah pun sikit je, tapi masih lagi orang panggil air. Hak tu tetap suci menyucikan. Sebab orang tak panggil air lain, orang panggil air lagi. Cuma air yang kena sikit lah madu tu, kena sikit lah kopi tu, tu tak apa, orang tak panggil air kopi lagi. Baru satu serbuk je tu, tak panggil air kopi lagi. Tapi kalau jatuh tu sampai tahap berubah nama, air itu jadi air kopi, air itu jadi air teh, maka tu dia tidak menyucikan. Tu benda yang hancur. Benda hak mujawir, benda yang boleh ambil, benda yang boleh bercerai daripada air, dia panggil mujawir. Contoh kuma-kuma tadi, atau kita panggil daun besar tu. Daun besar tu asal dia bukan di tempat air dan bukan berada di laluan air, tiba-tiba jatuh situ sehingga berubah bau ataupun rasa ataupun warna, maka dia tidak menyucikan. Tapi kalau benda mujawir tadi memang asal situ, contoh batu kapu. Batu kapu, contoh kita punya kolam tu daripada batu kapu. Kolam kita ataupun tempat bubuh air tu batu kapu. Jadi kita letak air situ sampai berubah warna dia, kelabu-kelabu sikit, berubah bau, maka boleh tak pakai? Boleh pakai, sebab itu berada di tempat dia, ataupun berada di laluan dia. Contoh paip tadi, paip kita tu ada silikon ke apa, sampai kita bila sampai air tu di sinki kita ada bau sikit, ada berubah bau sikit kerana paip baru tukar contohnya. Itu tak ada masalah, sebab dia berada di laluan air.
Selesai. Dia ni pegah ni dia kena slow-slow ni, tak payah laju je tauhid tu. Tu selesai. Kemudian kalau macam tu tak boleh lah pada tadi suci pada diri air tu suci, tak panggil najis kalau jatuh tu, sebab benda yang jatuh tu pun suci. Cuma tidak menyucikan najis. Yang ni tidak boleh air itu menyucikan najis, dan tiada mengangkatkan hadas, yakni sama ada hadas kecil ataupun hadas besar tak boleh angkat. Makna air kopi tu tak boleh kita ambil wudu, air teh tu tak boleh kita ambil wudu, tak boleh kita mandi junub, tak boleh basuh berak, tak boleh. Tu air bau sabun dengan air sabun tak boleh buat wudu, air bau sabun boleh. Sebab air bau sabun tu masih air, cuma bau sikit sabun. Dia tak panggil air sabun lagi. Jadi beza tu air sabun dengan air bau sabun. Air sabun tu memang buih semua, memang buih sungguh. Air bau sabun, air itu banyak, cumanya berbau sabun. Sabun tu tak ada pun, bau dia. Tu tak apa. Tu. Kemudian, dan jika ada air itu 1000 qirbah sekalipun. Jika ada ni mana tak boleh juga menyucikan meskipun air itu 1000 qirbah sekalipun. Qirbah ni benda apa? Qirbah ni ialah satu takaran orang dahulu. Kulit kambing tu, bayangkan kulit kambing, kita potong habis kulit kambing, mana kita pisahkan kulit kambing daripada kambing. Lepas tu kita jahit tepi. Untuk letak apa tu? Untuk letak air. Tu qirbah. Itu qirbah. Tak guna lah zaman sekarang ni. Cuma qirbah tu datang apa tu kita nak bagi tahu. Datang apa qirbah? Qirbah tu ialah daripada kulit kambing. Dia jahit ke, dia buat macam mana ke sampai jadi macam kantung, boleh isi benda. Dia letak air situ. Tu qirbah. Jadi walaupun 1000 qirbah sekalipun, makna banyaklah air itu, tapi kalau masuk benda tu sampai berubah semua, tak bolehlah dia menyucikan. Walaupun lebih 2 kullah sekalipun. Kerana kalau semua tu dah berubah jadi air kopi, tak boleh. Kalau 2 kullah air, 2 kullah jadi air kopi, boleh tak jadi mandi? Tak boleh. Walaupun satu kolah masjid sekalipun, tapi dia air kopi, tak boleh. Tu. Sebab tu dia kata walaupun 1000 qirbah sekalipun tak sah untuk mengangkat hadas, tak sah untuk angkat najis. Maknanya kalau kita basuh najis dengan air kopi, tak terangkat najis tu walaupun dah bersih. Kita mengangkat hadas dengan apa? Dengan air kopi, kita basuh kemaluan kita, lepas kecil dengan air kopi, tak sah walaupun bersih. Dia bersih dengan suci lain. Bersih ni zahir nampak tak ada apa, bersih tapi suci, tu hukum syarak. Tai anjing baru keluar seketul berdemak, lepas sebulan tak ada lah, bersih tapi tak suci, sebab belum basuh. Tu selesai. Dan tak sah tu kerana apa tak boleh tu? Kerana bercampur air itu dengan sesuatu yang terkaya ia sesuatu daripada air. Terkaya ni maksudnya benda yang jatuh tu bukannya air berhajat pun, air tak berhajat pun, boleh berlepas diri daripada air. Tu terkaya ni bahasa lama ni. Terkaya ni maknanya benda tu boleh lepas daripada air, benda tu boleh kita jaga daripada jatuh juga. Maka kalau berubah, tak boleh untuk kita guna wudu, tak boleh untuk kita guna mandi, tak boleh untuk kita guna basuh najis. Tu maksud terkaya, makna kita boleh jaga. Yang tak boleh jaganya hak tadi, kalau tempat air tu memang ada dah batu kapur sehingga berubah bau. Di laluan air itu memang ada dah benda-benda ajnabi yang lain, benda-benda asing yang lain menyebabkan bau air itu berubah, warna air itu berubah. Tu tak apa, tu tak boleh terkaya, tak boleh terlepas dah. Memang tempat lalu dia, memang tempat isi air situ, memang dah berlaku gitu. Telaga, contohnya telaga, air telaga, air yang suci menyuci ke tak? Suci menyuci ke? Tengok telaga, air dia warna hijau. Boleh tak
kita guna? Boleh. Sebab tempat air yang bernama telaga tu memang dipenuhi lumut sehingga menyebabkan air bertukar hijau. Sah, suci, menyucikan. Lalu ke tidak tu lain cerita lah. Boleh buat mandi. Tu maksud dia terkaya tu. Terkaya maksudnya benda itu boleh kita jaga daripada jatuh kepada air. Kalau benda tu tak boleh jatuh, tak boleh kita jaga. Contoh telaga tadi, tak boleh kita jaga. Dah nak jaga macam mana pisah antara telaga dengan air? Kalau telaga tu keruh lah air tu, telaga tu cekelat lah air tu, maka hak tu dimaafkan, boleh sah. Walaupun banyak sekali berubah. Dan seumpama air yang bercampur. Apa lagi contoh air campur ni dalam bahasa Arab panggil air mutaghayyir, air yang berubah. Seumpamanya juga ialah air yang musta'mal. Air yang musta'mal. Dan seumpama air yang bercampur, air ini yang musta'mal. La'alla sawa ini tak ada. Terus kepada air yang musta'mal. Air musta'mal pun musannif kata sama dengan air yang berubah tadi. Sama dari sudut mana? Dari sudut suci tapi tak menyucikan. Tadi air kopi, air madu, berubah rasa ataupun bau ataupun rasa, tak boleh menyucikan, tak boleh menyucikan, tapi dia suci. Sama juga musta'mal, air itu suci tapi tak menyucikan. Air musta'mal itu air musta'mal pada mengangkatkan hadas dan membasuh najis. Noktah. Air musta'mal ni berlaku dua ya. Pertamanya ketika mengangkat hadas. Mengangkat hadas ni dua. Pertama kecil, kedua besar. Contoh kita ambil wudu, kita pun basuh muka. Basuhlah. Basuhan pertama sahaja. Basuh. Air yang menitik hasil basuhan yang pertama tu air musta'mal. Andai kata kalau kita tak ada air yang jatuh tu, kita guna untuk basuhan kedua, untuk guna basuhan tangan yang pertama, tidak sah. Sebab air itu air musta'mal. Air musta'mal kalau dari sudut hadas kecil ialah air basuhan pertama, bekah air basuhan pertama, itu saja musta'mal. Kalau basuhan kedua, basuhan ketiga, hak sunat tu bukan musta'mal kalau dia jatuh. Kalau kita tak ada air basuhan kedua, basuhan ketiga, kita pakai untuk basuhan pertama tangan, tak ada masalah sebab dia tidak panggil musta'mal. Tu kalau hadas kecil. Hadas besar sama juga. Air yang jatuh daripada badan kita lepas kita basuh, lepas kita mandi, air basuhan itu musta'mal. Jadi contohnya kita tak ada besen, kita pun mandi wajib sekali bubuk. Jadi air yang ditadah bawah tu hasil daripada kena badan kita tu musta'mal. Tak boleh ambil wuduk dengan air tu dah. Tak boleh mandi dengan air tu dah. Tak boleh angkat ataupun tak boleh kita menyucikan najis dengan air tu dah. Sebab air tu musta'mal. Itu mengangkat hadas kecil, hadas besar. Kalau najis sama juga. Contohnya ialah tahi kucing. Tahi kucing seketui berdemok. Jadi kita mesti hapuskan ain najis dulu. Kena angkat dulu tahi kucing tu. Jangan pergi corak gitu ya. Corak gitu kau, habis cerita lagi bertambah najis lah. Air yang kena tahi tu semua najis belaka. Lepas tu kena angkat dulu, kena lap dulu sisa-sisa najis yang ada, sampailah licin, baru datangkan air. Datangkan air, kita pun gosok. Ada tak berubah bau, rasa, warna? Tak ada. Air tu musta'mal. Tu. Sebab air tu bekas basuhan najis. Tapi kalau kita letak basuhan pertama tu, letak siraman yang pertama, kita gosok-gosok, ada berubah bau, air tu najis. Kena lap semula, tuang hak lain, sampailah hilang bau, rasa, warna, baru selesai basuh najis. Dan air yang lepas selesai basuh najis, itu air musta'mal. Tu air bekas basuhan najis. Dia panggil bahasa Arab air ghasalah, air basuhan najis lah. Contoh lagi ialah kita tembok. Kalau kita basuh dengan cara tembok,
tembok pung, lepas tu keluar warna kuning. Kuning itu air mutanajis. Sampailah putih air itu kembali putih, mana bersih sungguh dah. Itu air musta'mal. Jadi air bekas basuhan najis ni kena tengok. Lepas kita basuh najis tu, kalau masih berwarna air itu air mutanajis, bukannya musta'mal tu. Sampailah putih bersih lepas basuh najis, baru dia panggil musta'mal. Jadi musta'mal ni sama macam air yang berubah tadi, hukum dia suci tapi tak menyucikan. Makna bekas basuhan najis tadi, yang musta'mal kita boleh minum, boleh. Boleh minum je, tak boleh ambil wudu, tak boleh sebab dia musta'mal. Tak boleh mandi junub sebab musta'mal. Tak boleh basuh najis lain kerana musta'mal, tapi boleh minum sebab suci. Boleh nak minum, masak balik ke? Baik, sayang air ni. Masak balik boleh tak? Boleh. Geli lain. Ni hukum kata boleh, boleh lah. Baik tak baik tu lain cerita lah, nak kata boleh. Tu. Sesat. Maka air itu air musta'mal, suci. Suci ni maksudnya air itu suci, makna boleh guna untuk minum, untuk basuh tangan, boleh. Dia tak najis. Tu maksud dia. Lagi pula tiada menyucikan noktah. Air musta'mal tak boleh menyucikan. Bila tak boleh menyucikan, dia tak boleh angkat hadas besar, dia tak boleh angkat hadas kecil, dia tak boleh basuh najis, tak boleh. Basuh pinggan boleh lah. Air musta'mal basuh pinggan boleh lah, sebab pinggan tak najis pun, pinggan kotor ya. Kotor tak mesti najis. Najis itu kotor, kotor tak mesti najis. Hingus kotor tapi tak najis. Kita calik habis satu baju, boleh bawa sembahyang. Cuma tak bagus manalah. Nak kata hingus tak najis, kahak tak najis. Air mani tak najis, letak berlumuran air mani dalam baju itu pun sembahyang. Allahu Akbar, sah. Ni dari sudut sah ni, bukan dari sudut terbaik. Terbaik tu dari cerita pula, nak kata boleh. Yang najis je air madhi, air wadi, tu akan datang lah, tu najis. Tu kalau kena baju tak sah sembahyang. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, yang kata suci tiada menyucikan air musta'mal tu, jika ada ia air musta'mal kurang daripada 2 kullah. Syarat tu. 2 kullah ni berapa pula? Bukan 2 kolah. Kalau kitab Melayu sekali dia tulis KOLAH. Habis cerita. Kalau dia eja 2 kolah, kita anggap kolah besar tu kot, dia kena ada 2. Sudah. Bukan 2 kullah ni istilah saja, istilah ulama, istilah syarak. 2 kullah. Dah tu berapa 2 kullah ni? Khilaf ulama berapa liter. Kita ambil hak yang paling ihtiyatnya 220 liter. Lepas tu kita suruh pergi check. Lepas tu pergi check tengok air kolah kita tu sampai ke tak 220 liter. Pergi buatlah. Saya kena tadah hati-hati, buat eksperimen. Aku punya kolah ni cukup tak 220 liter. Kalau tak cukup, dah penuh dah, tapi tak cukup 220 liter, maknanya kolah kita tu kecil. Bila jatuh tarik cicak, najis belaka. Tu bila kita letak benda najis dalam tu, najis belaka walaupun tak berubah bau, rasa, warna sekalipun, kerana dia kurang 2 kullah. Sekarang ni air musta'mal kalau kurang 220 liter, dia panggil tak boleh menyucikan. Contoh 100 liter, tak boleh menyucikan. Tapi kalau air musta'mal kita campur lebih 2 kullah, dia automatik jadi air suci menyucikan. Tu air musta'mal. Contoh kita mandi junub contohnya, kita tak ada besen bawa, dapatlah 10 liter contohnya. Maka 22 orang mandi wajib, cukup 220 liter. Kita pun campur prom dalam besen tu, cukup 220 liter ke atas. Air musta'mal tu automatik jadi air yang suci menyucikan. Boleh ambil wudu, boleh mandi wajib, boleh untuk dia tu basuh najis, boleh. Syaratnya air musta'mal tu dikumpul jadi 2 kullah.
Tapi kalau kurang 2 kullah tak boleh. Sebab apa kalau 2 kullah boleh, kalau kurang tak boleh? Sebab kurang 2 kullah ni air tu dia panggil dhaif. Status air tu lemah. Kalau 2 kullah dan ke atas, status air tu qawi, kuat. Jadi kalau qawi, kuat, makna dia boleh menghilangkan najis. Tapi kalau status air tu lemah, dia tak boleh hilangkan najis. Dia tidak boleh angkat hadas. Gitu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, dan tiada berubah air yang musta'mal pada menghilangkan najis itu dengan najis, serta dengan beberapa syaratnya. Dan tiada berubah air yang musta'mal pada menghilangkan najis itu dengan najis. Dia menghilangkan najis. Air musta'mal, air musta'mal itu untuk menghilangkan najis. Okey, dia guna untuk menghilangkan najis. Kemudian hasil basuhan najis dia itu, air tersebut berubah tak berubah, maka tu panggil air musta'mal. Air yang suci menyucikan, kita guna untuk basuh najis. Hasil basuhan tu, air basuhan najis itu, dia tidak berubah bau pun. Tu tak najis. Dia panggil air musta'mal, air yang suci tapi tidak menyucikan. Tapi kalau kita bubuh air yang suci menyucikan untuk basuh najis, hasil basuhan najis itu ada warna lain, bau lain, berubah, itu air mutanajis. Itu air yang terkena najis, bukan air musta'mal. Jadi jaga-jaga. Bila basuhan najis itu masih ada warna, masih ada bau, masih ada rasa pada air itu, selepas basuh, air itu mutanajis. Bila mutanajis, apa-apa yang sentuh dengan air mutanajis, najis, wajib basuh. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, bermula air yang musta'mal itu, iaitu air musta'mal, air yang diangkatkan hadas dengan dia dengan air, atau dihilangkan najis dengan dia dengan air. Noktah. Dia ulang balik, kemah balik. Air musta'mal ni ialah air yang digunakan untuk angkat hadas. Angkat ni makna hilangkan hadas lah. Sebab apa dia pakai dengan istilah angkat? Sebab hadas ni batin, tak nampak di mata. Kalau najis nampak di mata zahir, maka diistilahkan angkat hadas. Jadi kalau dia hilangkan hadas, hasil daripada hilangkan hadas tu, air lebihan tu dia panggil musta'mal. Lebihan daripada basuhan najis tu, air tu panggil musta'mal kalau tak berubah bau, rasa dan warna. Tu ya. Itu ya. Jadi hari ni kita belajar 2 air. Pertama, air mutaghayyir, air berubah. Yang kedua, air musta'mal. Dua-dua ni tak boleh guna untuk wudu, tak boleh guna mandi wajib, tak boleh guna untuk basuh najis. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, maka keluarlah dengan yang tersebut itu air yang dipakaikan pada wudu yang sunat. Kalau wudu sunat, hak tu tak jadi musta'mal. Contoh, kita nak tajdidul wudu, kita nak memperbaharui wudu. Contoh Paisha ni, aku nak ambil wudu lain, padahal tak batal pun wudu dia. Nak ambil wudu lain sebab apa? Sebab nak sembahyang isyak. Hak tu, air yang berlalu atas dia tu tak jadi musta'mal. Basuh muka kali pertama pun tak jadi musta'mal. Basuhan kedua, ketiga pun tak jadi musta'mal. Sebab itu air wudu yang sunat, bukannya yang mengangkat hadas. Dia panggil tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Tu tak apa. Sama jugalah kalau kita berwudu untuk angkat hadas, basuhan pertama saja yang musta'mal, basuhan kedua, ketiga hak sunat bukan musta'mal. Tu dan mandi yang fardu. Mana tadi? Air yang dipakaikan pada wudu yang sunat. Dan mandi yang fardu. Fardu ya? Mandi yang sunat tu. Bukan fardu la'alla sawab yang sunat. Mandi yang fardu musta'mal. Tu ubah tu, silap tu.
Dipakaikan pada wuduk yang sunat dan mandi yang sunat. Contoh apa mandi sunat? Nak raya. Itu basuh. Perang tedek. Tak ada besin. Tak ada apa, timbul ke besin ke apa ke. Kita pun guna air tu untuk mandi Jumaat sehari. Air mandi sunat juga. Boleh. Kita tak ada balik timbul tu, kita guna untuk berwuduk. Wuduk yang wajib. Boleh tak? Boleh. Sebab mandi tadi sunat, bukan yang fardu, bukannya hak wajib, bukan sunat. Maka mandi sunat tidak jadi mustamal macam wuduk yang sunat. Maka dia kata iaitu air yang untuk pakai mandi yang sunat dan wuduk yang sunat itu dia panggil suci lagi menyucikan. Suci lagi menyucikan. Bila kata suci lagi menyucikan, makna boleh guna untuk basuh najis, boleh guna untuk wuduk fardu, boleh guna untuk mandi fardu. Tu maksud kalau suci menyucikan. Dia dua ya. Suci menyucikan ni untuk basuh najis dan untuk angkat hadas. Noktah tu ya. Tak ada benda lain. Tu. Adapun yang terpakai pada basuh yang kedua dan yang ketiga pada wuduk dan mandi yang fardu. Ni baru betul. Air yang terpakai, air yang digunakan untuk basuhan kedua dan ketiga pada wuduk yang fardu, pada basuhan yang kedua dan ketiga pada mandi yang fardu, maka iaitu air itu suci lagi menyucikan. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunat. Dia panggil sunat meniga. Samalah basuh najis pun sunat 3 kali. Basuhan pertama untuk menghilangkan najis itu mustamal. Basuhan kedua basuh lagi, itu hak sunat. Jadi mustamal tak? Tak jadi mustamal. Basuhan ketiga hak najis itu sunat. Air itu basuhan tu jadi mustamal tak? Jadi mustamal sebab itu basuhan sunat. Jadi kaedahnya apa-apa basuhan sunat kalau kita guna itu tidak jadi mustamal. Tu tak jadi mustamal, tu boleh guna semula untuk wuduk, boleh guna semula untuk mandi dan sebagainya. Adapun air yang terpakai pada wuduk kanak-kanak, hak ni panjang ni, jawab dia bawah tu. Adapun air yang terpakai pada wuduk kanak-kanak dan jika belum mumayyiz sekalipun, seperti yang diwuduk akan kanak-kanak oleh wali kanak-kanak kerana tawaf. Jawab dia ialah hak ni mustamal. Dia ada banyak ni, banyak sampai ke bawah tu. Air ni air mustamal. Dia budak-budak yang tak mumayyiz pula. Tak mumayyiz ni maksudnya 5 tahun, 4 tahun, tapi diwudukkan oleh bapa dia, wali dia. Untuk apa? Untuk tawaf. Soalannya ialah kita sekarang ni kanak-kanak mumayyiz dengan kanak-kanak bukan mumayyiz. Mumayyiz tu sah, tak mumayyiz tu tak sah. Ibadat yang dilakukan oleh kanak-kanak yang tidak mumayyiz tidak sah. Kanak-kanak yang mumayyiz dia buat ibadat sah. Kalau buat dosa tak ada dosa. Sebab dia belum balik. Sekarang ni kalau dia tak mumayyiz, bapak dia tolong ambil wuduk, bapak dia tolong niatkan sebab dia nak tawaf. Air daripada basuhan wuduk dia tu mustamal tak? Mustamal. Mustamal juga. Walaupun dari sudut ibadat dia tak sah pun. Budak-budak yang bukan mumayyiz ni. Tapi disebabkan air yang dikosakkan untuk wuduk tu, maka air tersebut mustamal. Jawab dia bawah tu banyak. Satu. Dan wuduk Hanafi yang tiada berniat, hak ni pun mustamal. Apa dia ni? Wuduk Hanafi ni maksud dia ialah orang yang bermadhab Hanafi, dia ambil wuduk tanpa niat. Mengikut madhab dia sah, tapi ikut madhab kita tidak sah wuduk tu. Tapi walaupun tak sah, air bekas wuduk tu mustamal. Contoh kita ada kawan madhab Hanafi, dia pun ambil lah wuduk tu. Mazhab dia kata tak niat pun tak apa, sebab bukan rukun bagi dia. Mazhab Hanafi niat pada wuduk tu bukan rukun. Dia tak niat pun tak apa, dia pun basuh muka. Tak ada air, kita tak ada air, lepas tu kita nak ambil wuduk untuk kita dengan air tu, boleh tak? Tak boleh, sebab mustamal. Walaupun dia sudut mazhab Syafi'i tak sah wuduk dia sebab tak niat, tapi mazhab dia sah
Musta'mal, tak boleh guna. Walaupun wuduk dia tu bermadhab Hanafi yang tak payah niat sekalipun, walaupun jatuh lepas daripada berwuduk, musta'mal. Tak boleh guna air tu. Tak boleh guna air tu untuk basuh najis, tak boleh guna air tu untuk berwuduk, tak boleh guna air tu untuk mandi wajib, tak boleh. Tu Dan yang terpakai basuh kepala, ganti daripada menyapu kepala. Dan yang terpakai, yakni air yang terpakai membasuh kepala, ganti daripada menyapunya. Sekarang ni orang ni buat rajin. Syarak kata suruh sapu ya, dia pergi basuh. Basuh kepala makruh. Basuh kepala ni makruh. Basuh kepala ni bukan basuh saja ni, basuh ketika wuduk lah. Syarak suruh sapu, dia pergi basuh, makruh. Lepas tu dia basuh tu, air titisan tu musta'mal. Sebab dia angkat hadas, ganti kepala. Asalnya sapu, dia pergi basuh padah kepala kat paip tu. Air basuhan kepala dia tu untuk angkat hadas kali pertama, musta'mal. Tu. Kalau basuhan kedua, ketiga kepala, tu sunat, itu bukan musta'mal. Dia main musta'mal, tak musta'mal aja ni. Nama pun musta'mal, Muhammad musta'mal. Tidak jadi jadi musta'mal, air basuhan kepala yang ganti daripada wuduk. Jadi kita sunat untuk sapu, kalau basuh makruh. Paniah sapu kepala pula, sapu semua. Itu mazhab Maliki. Kita sunat kerana ra'i khilaf. Kita hak wajibnya separuh tahun lah pun sah dah kita ni. Punya pemalas angkat serban kita gini, sah dah. Tapi afdalnya seluruh kepala. Sebab tu kalau orang pakai serban malas cabut, syarak suruh dia tu sapu serban dia bila dah sapu kepala. Contoh dia angkat gini, dia sapu sikit kepala dia, kemudian serban ke atas tu. Tu mazhab Maliki, dan itu sunat dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan yang terpakai, yakni air yang terpakai pada membasuh kaki, ganti daripada menyapu. Dan yang terpakai pada membasuh kaki, ganti daripada menyapu. Menyapu apa ni? Menyapu khuf lah kalau ganti tu. Menyapu khuf. Orang suruh sapu khuf, dia pergi basuh khuf. Orang suruh sapu khuf, dia pergi basuh khuf. Khuf tu ada lagi lah, bukan dia cabut. Kalau cabut tu tak ada apa lah, ganti punya. Macam tadi kepala patutnya sapu, dia pergi basuh. Khuf pun patutnya sapu, dia pergi basuh khuf tu. Khuf yang kena basuhan tu untuk kali pertama, untuk basuhan kaki, musta'mal. Tu wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir belum. Sebelum tu, selepas ini insya-Allah taala ada mempermudahkan segala urusan dan kandungan Zawita binti Muhammad, tiada apa-apa masalah dan dipermudahkan urusan bersalin. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.